Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita akan sambung semula dalam tajuk yang sama iaitu bab 7 ketaksamaan linear. Okay, kita akan belajar 7.1.3 iaitu membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan sifat akas dan transitif, sangsangan terhadap penambahan dan pendaraban dan juga operasi asas aritmetik. Okey, jom kita tengok apa benda sifat akas dengan transitif tu kan. Okey, apakah sifat-sifat ketaksamaan? Okey, sifat-sifat ketaksamaan ada dua iaitu yang pertama sifat akas dan juga sifat transitif. Okey. Sifat akas bagi ketaksamaan ialah jika A kurang daripada B maka B lebih besar daripada A. Okey, kita tengok kat situ. Jika A kurang daripada B maka B lebih besar daripada B. Okey, kita tengok dekat sini. Jika A kurang daripada B, okey, kita tengok A dekat A dia ada dia muncung kan. Okay, kita tengok B lebih besar daripada A. Yang A ni muncung juga kan. Okey, dia adalah maksud yang sama. Kalau A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Tengok dekat B. Dia menganga. Okey. Okey, contoh jika 2 kurang daripada 3 maka 3 lebih besar daripada 2. Okey. Nampak tak dekat sini? Okey, tengok dekat sini. 2 muncung kan? Nampak muncung. 2 pun dekat muncung juga. 3 dia menganga. Okey, dia adalah maksud yang sama. Okey. Okey, kita tengok sifat yang kedua iaitu sifat ketaksamaan yang kedua. Sifat transitif bagi ketaksamaan. Okey, jika A kurang daripada B kurang daripada C maka A kurang daripada C. Okey, kita tengok. Kita ada A, B, C. Tapi maka kita ada ambil A dengan C sahaja. Okey, nampak tak? Kita ambil A dengan C je. Maka jika A kurang daripada B dan B kurang daripada C maka A kurang daripada C. Okey, untuk sifat transitif ni kita abaikan yang tengah ni. Okey, unsur tengah ni kita abaikan. Kita ambil yang depan dengan belakang sahaja. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh. -5 kurang daripada -1 kurang daripada 9. Okey, maka -5 kurang daripada 9. Okey, tengok. Cikgu abaikan yang -1. Okey, kita ambil yang -5 dengan 9 sahaja. Okey. Tulis sifat akas bagi ketaksamaan. Sifat akas bagi ketaksamaan jika A kurang daripada B maka B lebih besar daripada A. Okey, tengok. Kita ada soalan yang pertama. 10 kurang daripada 24. Okey, so dia adalah A kurang daripada B. Okey, maka B lebih besar daripada A. Okey, so kita terbalikkan unsur dia. Kita ambil yang belakang, duduk kat depan. 24. 24 kita tengok kat sini. Dia menganga kan? Dia menganga. So, dia adalah lebih besar daripada 10. Nampak tak dekat 10 ni dia muncung. Okey, tengok. Muncung 24. Dia menganga. Okey, so ni adalah jawapan dia. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua. -4 lebih besar daripada -13. Okey. Sama juga sifat akas. Sifat akas kita ambil yang belakang, bawa ke depan, yang depan bawa ke belakang. Okey, kita tukar kedudukan dia. Okey, -13. Okey, kita tengok dekat -13. Dia muncung kan? So, dia adalah
kurang daripada negatif 4. Kita tengok dekat sini, negatif 4 dia menganga. Okay, nampak tak? Negatif 4 dia menganga. Negatif 13 dia muncung kan? So, ni adalah jawapan dia. Jadi, sifat akas ni dia dia pindahkan unsur yang ke belakang bawa ke depan. Nampak ni? Yang belakang bawa ke depan, unsur yang depan dia bawa ke belakang. Okay, dan dia akan songsangkan ketaksamaan tersebut. Okay, tulis sifat transitif bagi ketaksamaan. Sifat transitif bagi ketaksamaan jika A kurang daripada B kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okey, tengok soalan dia. Soalan yang pertama. Okey, tengok soalan yang pertama. Negatif 5 kurang daripada negatif 1 kurang daripada 9. Okey, ni adalah A kurang daripada B kurang daripada C. Okey, A dia adalah negatif 5, B negatif 1, C 9. Okey, kita tengok formula. A kurang daripada C. A dia adalah negatif 5 kurang daripada C, 9. Okay, ni adalah jawapan dia. Sebab kita abaikan yang tengah, kita ambil yang depan dan belakang sahaja. Okay, faham? Okay, kita tengok negatif 4.56 kurang daripada negatif 1.52 kurang daripada 2.01. Okay, so kita akan ambil yang depan dan belakang je kan? Okay, so jawapan dia adalah negatif 0.456 kurang daripada 2.01. Okay, ini adalah jawapannya sebab kita abaikan yang tengah. Okay, dia punya simbol ketaksamaan tak berubah. Okay. Okey, kita tengok operasi asas aritmetik. Okey. Okey, kita tengok dekat dalam jadual ni operasi asas aritmetik dan juga sifat ketaksamaan. Okey, bagi penambahan, jika A kurang daripada B maka A tambah C kurang daripada B tambah C. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok. Bila berlakunya penambahan, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okay, bila berlaku penambahan, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okay, jika A kurang daripada B, maka A tambah negatif C kurang daripada B tambah negatif C. Okay, bila penambahan dengan nombor negatif, simbol ketaksamaan pun tak berubah. Okay, bagi penolakan, jika A kurang daripada B, maka A tolak C kurang daripada B tolak C. Okay, nampak tak? Simbol dia tak berubah bila penolakan dengan nombor positif. Okay, jika A kurang daripada B, maka A tolak negatif C kurang daripada B tolak negatif C. Okay, tengok dekat sini. Bila berlakunya penolakan negatif, simbol ketaksamaan dia pun tak berubah. Okay. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak, okay, ditambah atau ditolak dengan nombor positif atau negatif. Okay, kita tengok kat sini nombor positif, nombor negatif. Simbol ketaksamaan tidak berubah. Okay, nampak kat sini semua tak berubah simbol ketaksamaan dia. Okay, sama je. Okay, operasi asas aritmetik bagi pendaraban dan juga pembahagian. Okay, kita tengok sifat ketaksamaan dia. Jika A kurang daripada B, maka A darab dengan C kurang daripada B darab C. Okay, bila berlakunya pendaraban positif dengan nombor positif, simbol ketaksamaan dia tidak berubah. Okay, jika A kurang daripada B kurang daripada B, maka
A bahagi C kurang daripada B bahagi C. Nampak tak? Tak berubah bila bahagi dengan positif. Okay, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan nombor positif. Nampak tak kat sini? Darab dengan nombor positif. Ni, bahagi dengan nombor positif juga. Simbol ketaksamaan tidak berubah. Okay, tengok kat sini. Kurang daripada. Okay, kurang daripada. Maka ni pun kurang daripada. Nampak tak? Simbol dia tak berubah. Okay, kita tengok operasi asas aritmetik bagi pendaraban dengan pembahagian. Okay, jika A kurang daripada B, maka A darab negatif C lebih besar daripada B darab negatif C. Okay, kita tengok bila pendaraban dengan nombor negatif, nampak tak? Dengan nombor negatif, dia punya simbol ketaksamaan akan berubah, akan disongsangkan. Bila asalnya kurang daripada, maka dia akan jadi lebih besar daripada. Okey, sebila pembahagian dengan nombor negatif, nampak nombor negatif, kita bahagi dengan nombor negatif, dia punya simbol ketaksamaan dia akan songsang, dia akan bila asalnya kurang daripada B, maka A bahagi negatif C lebih besar daripada B bahagi negatif C. Okey, simbol dia akan songsang. Okay, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan nombor negatif, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okay, daripada asal kurang daripada, maka dia akan jadi lebih besar daripada. Isikan setiap petak kosong dengan tanda ketaksamaan yang betul. Okay, jika 6 kurang daripada 12, maka 6 tambah 3. Okay, kita nampak tak? Kita tambah dengan nombor positif. Okay, 12 tambah 3. Okay. Bila kita tambah dengan nombor positif, penambahan dengan nombor positif, simbol ketaksamaan dia tidak berubah. Okay, bila 6 kurang daripada 12, yang asal dia adalah kurang daripada. Okay. So, jawapan dia adalah kurang daripada sebab simbol penambahan bagi nombor positif, simbol ketaksamaan dia tidak berubah. Okey, jika 8 kurang daripada atau sama dengan X, maka 8 tolak 10. Okey, tempat kosong X tolak 10. Okey, kita tengok kat sini. Berlakunya penolakan dengan nombor positif. Okey, 8 tolak 10. X tolak 10. Okay. So, dia punya simbol ketaksamaan yang original adalah kurang daripada atau sama dengan. So, jawapannya adalah sama juga. Kurang daripada atau sama dengan sebab simbol ketaksamaan dia tidak berubah. Okay, jika Y kurang daripada negatif 3, maka 2Y. 2Y daripada Y jadi 2Y. Okay, so Y ni dijadi ke 2Y darab dengan 2. Jadi 2Y. Okay, negatif 3 darab. Jadi negatif 6 didarab dengan 2. Jadi negatif 6. So, bila didarab dengan nombor positif, simbol ketaksamaan dia pun tidak berubah. So, jawapan dia adalah 2Y kurang daripada negatif 6. Okey, jika 8 kurang daripada 16, maka negatif 8 per 2, tempat kosong negatif 16 per 2. Okey, kita tengok dekat sini. Yang asal adalah 8. Okey, 8 yang asal. Tapi, kat sini negatif 8 per 2. Okey, dia bahagi dengan nombor negatif iaitu negatif 2. Okey, bahagi dengan negatif 2. So, bila dibahagi dengan nombor negatif, kita tengok nombor negatif, simbol ketaksamaan dia disongsangkan. Okey, nampak tak?
awal-awal dia kurang daripada. So, bila disongsangkan, jawapannya adalah lebih besar daripada. Okay, ini adalah jawapan dia. Songsangan terhadap penambahan. Okay, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan negatif 1, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okay, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan negatif 1, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okay, jika A kurang daripada B, maka negatif A lebih besar daripada negatif B. Okay, kita tengok. A ni, A kita darab dengan negatif 1, so jadi negatif A. B kita darab dengan negatif 1, dia jadi negatif B. So, dia punya simbol ketaksamaan disongsangkan daripada kurang daripada jadi lebih besar daripada. Okay, tengok contoh. Contoh, jika Jika 2 kurang daripada 6, maka negatif 2 lebih besar daripada negatif 6 sebab 2 darab dengan negatif 1 jadi negatif 2. 6 darab dengan negatif 1 jadi negatif 6. So, dia punya simbol ketaksamaan disongsangkan daripada negatif, daripada kurang daripada jadi lebih besar daripada negatif 6. So, ni adalah jawapan dia. Kita nak songsangan terhadap pendaraban. Okey, apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor di kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey, jika A kurang daripada B, maka 1/A lebih besar daripada 1/B. Okey, kita tengok sini. Jika A ni dia duduk dekat bawah. Kan, dia duduk dekat bawah. B pun dia duduk dekat bawah. So, dia punya simbol ketaksamaan dia disongsangkan daripada kurang daripada kepada lebih besar daripada. Nampak tak? Disongsangkan. Contoh, kita nak contoh dia. Okay, contoh, jika P kurang daripada 4, maka 1/P lebih besar daripada 1/4. Sebab P ni dia duduk dekat bawah. Okay, 1/P. Dengan 4 ni dia duduk dekat bawah. Okay, so dia punya simbol ketaksamaan daripada kurang daripada jadi lebih besar daripada. Okay, disongsangkan. Dia bukan bahagi. Dia jadi operasi salingan sebab yang asal ni P dia duduk dekat bawah. Okay, dia bukan bahagi. Okay, tugasan, guru minta pelajar membuat tugasan dengan menjawab soalan dari link yang diberi oleh guru. Okay, nanti cikgu akan bagi link. Okay, link lembaran kerja. Okay, nanti cikgu akan bagi link dekat dalam grup WhatsApp. Nanti kamu akan klik dekat link yang cikgu bagi. Nanti kamu kena jawab semua soalan yang cikgu bagi dan klik finish dekat bahagian bawah. Lepas tu klik check my answer dan kamu akan mendapat markah. Okay, bila kamu dapat markah tu, kamu perlu screenshot markah dan hantar kepada cikgu secara personal. Okay, macam biasa. Okay, lembaran kerja. Okay, ni adalah lembaran kerja yang cikgu beri. Okay, kamu perlu jawab. Tulis sifat akal bagi setiap ketaksamaan berikut. Okay, contoh cikgu bagi. Sifat akal ni macam mana? Cikgu bagi tahu tadi kan. So, nampak tak 3/29? Cikgu tulis kat sini lah jawapan dia. 3/29 kurang daripada 6/29. Okay, jawapan ni adalah, tengok dekat sini. Sifat akas adalah yang belakang bawa ke depan, yang depan bawa ke belakang dan dia punya simbol dia pun berubah. Okay, kita tengok. Yang depan kita bawa, yang belakang kita bawa ke depan 6/29. Okay, nampak tak dia punya tu? Kita tengok dekat 6/29 ni dia punya ni menganga. Jadinya dia adalah
lebih besar daripada. Okay, nampak tak 3/29 dia menguncung. Nampak muncung. Okay, so 3/29. Okay, ni adalah jawapan bagi A. Kamu kena tulis sini 6/29 lebih besar daripada 3/29. Okay, yang lain kamu jawab. Okay, yang ni kamu perlu tulis simbol. Contoh 5/6 tolak penolakan dengan nombor negatif. Simbol dia berubah ke tak berubah? Okay. Nanti dekat bawah tu dia ada tulis finish. Finish, kamu tekan yang ni dan keluar check my answer. Dan kamu tekan check my answer dan dia akan keluar markah dekat sini. Contoh kamu dapat berapa? 10/10. Okay. So, screenshot semua dan hantar kepada cikgu. Okay, sekian itu saja kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi hari Khamis.